Tetapi apa yang menimbulkan masalah ialah apa dipanggil dahulu 9-line dan sekarang 10-line. Klaim China ini terhadap yang berasaskan historis. Okay? Yang tidak diiktiraf oleh UNCLOS. Bila Filipina membawa kes ke Permanent Court of Arbitration, PCA, untuk menimbantara dalam soal ini, salah satu mekanisme UNCLOS dengan jelas menyatakan bahawa tidak mengiktiraf 9-line ini. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Malam ini kita bertemu di dalam rancangan Madani Podcast yang dibawakan dari Madani Research Center di Menara Permata Sapura, Kuala Lumpur City Centre. Saya Dr. Mahdi Hassan sebagai pengacara pada malam ini, dan kita akan berbincang dengan seorang tokoh tentang satu tajuk ataupun isu yang banyak diperkatakan sejak 2-3 minggu ini, itu berkenaan dengan konflik di Laut Cina Selatan. Jadi pada malam ini kita akan bersama dengan Datuk Mazri Muhammad, seorang penganalisis politik dan geopolitik antarabangsa yang berpengalaman, yang akan berkongsi dengan kita tentang isu ini. Dan kita akan meninjau banyak perkara berkenaan dengan apa yang berlaku di Laut Cina Selatan, terutamanya dengan konflik ataupun potensi konflik di antara beberapa negara, termasuklah negara kita, Malaysia dengan juga negara China. Jadi Datuk Mazri, apa khabar? apa khabar? Baik. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Malaysia hari ini? Alhamdulillah. Malaysia dari segi nampak dah ada turning point dari segi ekonomi, stabilan politik. Kita berada pada kedudukan yang baik untuk lift off, untuk ke peringkat seterusnya, keluar dari perangkap negara pertengahan ini untuk menjadi sebuah negara. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita sama-sama doakanlah yang terbaik. InsyaAllah. Cuma ada pula perkara-perkara yang dari luar, isu-isu yang datang dari luar negara, yang pada suatu masa dulu mungkin tidak merunsingkan, tetapi dengan pergolakan geopolitik dalam dunia pada hari ini, ianya timbul. Jadi yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah berkenaan dengan Laut Cina Selatan. Beberapa ketika ataupun beberapa bulan yang terakhir ini, ada beberapa perkara yang berlaku, iaitu pertama, kita diberitahu tentang wujudnya ataupun bocornya nota diplomatik bantahan daripada China kepada kedutaan kita berkenaan dengan apa yang kita lakukan di Laut Cina Selatan. Dan wujud juga rempuhan ataupun pergeseran di antara tentera Laut Cina dan juga tentera Laut Filipina. Dan itu viral di sosial media. Dan yang paling menyentuh kita ialah berkenaan dengan bagaimana ada percubaan daripada pihak China untuk mengganggu operasi ataupun cari gali minyak Petronas di dalam kawasan kita, iaitu Exclusive Economic Zone kita di Beting Pating Ali di perairan Sarawak. Jadi perkara ini dia sudah menjadi satu perkara yang sensitif dalam negara kita. Apabila melibatkan China, ia jadi satu sensitif. Dia ada sentimen politik di situ. Jadi Datuk melihat ini, perkembangan ini menuju ke arah apa sebenarnya yang berlaku di dalam pemikiran pemimpin China dalam keadaan kita sekarang ni menunjukkan kerjasama yang baik dari segi ekonomi, pelaburan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama berlaku pula tindakan-tindakan intimidasi ini yang mengecewakan kita. Saya fikir kita mesti melihat ini daripada segi potensi ekonomi. Potensi ekonomi ada di zon ekonomi eksklusif kita. Kerana
di zon ekonomi eksklusif kita tidak mempunyai kedaulatan, tapi kita punya hak kedaulatan. Apa maksudnya? Maksudnya segala hasil mahsul, minyak, gas, ikan atau apa mineral lain yang berada di kawasan itu ada hak milik mutlak kita. Kita tidak boleh menghalang orang untuk lalu lalang, tapi yang penting khazanah itu milik kita. Berdasarkan UNCLOS. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay. Yang mana UNCLOS ini Malaysia dan China telah menandatanganinya. Telah 1996 kedua-dua negara telah menyetujuinya. Dan dia telah menggerakkan dengan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa itu territorial waters, apa itu contiguous zone, apa itu zon ekonomi eksklusif. Okay. Jika kita melihat peta, dilihat dari mengikut prinsip UNCLOS ini, kita dengan China tidak ada bertindih zon ekonomi eksklusif. Jauh, tidak ada bertindih langsung. 2000 km, 2000 batu. Jauh kilometer. Jauh, saya tak tahu China. pasti itu. Tetapi apa yang menimbulkan masalah ialah apa dipanggil dahulu 9-line dan sekarang 10-line. Klaim China ini terhadap yang berasaskan historis. Okay? Yang tidak diiktiraf oleh UNCLOS. Bila Filipina membawa kes ke Permanent Court of Arbitration, PCA, untuk menimbantara dalam soal ini, salah satu mekanisme UNCLOS dengan jelas menyatakan bahawa tidak mengiktiraf line ini. Okay? So dari segi perundangannya jelas. Tapi kerana China berkeras mahukan mengambil tindakan di atas tuntutan ini, bukan saja itu, mereka cuba menguatkuasakan dengan apa yang dipanggil sebagai grey zone tactics. Grey zone tactics ini di bawah satu tingkat, di bawah konflik ketenteraan. So mereka akan menggunakan apa dipanggil maritime Malaysia, apa dipanggil, dan juga pengawal pantai mereka lah. Kita ingat kapal pengawal pantai mereka itu lebih besar dari kapal-kapal tentera laut kita. Jadi itu yang menjadi punca sebenar masalah. So, dan semakin China kuat dari segi ekonomi dan semakin kuat dari segi ketenteraan, tindakan intimidasi ini makin meningkat. Jadi negara-negara yang punya tuntutan di Laut China Selatan yang bertindih seperti Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei mempunyai pendekatan yang berbeza bagaimana untuk mengurus soal ini. Itu secara background lah. Itu secara. Tapi ada 4 negara di Asia Tenggara, ya, Malaysia, Filipina, Vietnam dan juga Brunei. Ya. Dan Indonesia juga ada masalah dengan China di Laut Natuna. Jadi kita nampak bahawa kita bukanlah satu-satunya mangsa buli lah dalam kes ini. Jadi pendekatan kita selama ini, walaupun isu 9-line ni biasanya bermula sejak 2009 dan kebetulan apabila Obama naik sebagai presiden mereka pada ketika itu dia ada dasar pivotnya di Laut China Selatan untuk mengawal perairan itu. Jadi selepas Obama digantikan oleh Trump, dasar tu dah tak ada. Dan di bawah Biden dia tidak berapa serius sangat, ya, beri perhatian sangat kepada isu Laut China Selatan. Jadi apakah kaedah-kaedah balancing, ya, balancing of power, sebab sudah pasti negara-negara seperti kita, malah China sekalipun, tidak mahu berperang, tetapi kaedah antarabangsa ialah balance of power. Jadi bagaimana kita nak memainkan permainan game balancing of power ini dalam isu Laut China Selatan, pertikaian yang pihak-pihak menuntut ini? Saya fikir kita perlu lebih imaginatif dalam dasar luar kita berkaitan soal ini. Kerana dalam soal ini bukan sahaja dasar luar penting, tapi juga dasar pertahanan kita. Kerana diplomasi tanpa didokong oleh pertahanan yang kokoh tidak akan bermakna. Okay? Ya, kita negara yang kecil, sudah tentu kita tidak mampu untuk berperang dengan China.
Walaupun China juga akan mengalami masalah untuk kerana kemampuan projection of power mereka belum lagi begitu kokoh, belum kuat. Okay. Mereka sedang membina. Tapi kita perlu membina jaringan diplomasi pertahanan dan politik yang dapat melindungi kepentingan kita. Kerana prinsip asas begini, jika kita dilihat tidak berminat untuk mempertahankan hak kedaulatan kita, tidak ada negara lain yang akan datang membantu kita atau hendak membantu kita. Jadi kita perlu pertamanya tegas, kita nak pertahankan ini, kita undang-undang antarabangsa berada di belakang kita. Dan kita akan pertahankan prinsip ini. Ini hak kedaulatan kita, ini hak kita. Keduanya, kita harus membina satu kemampuan pertahanan yang kokoh. Tapi itu jangka panjang lah. Tadi saya sebut, katakan bahawa 4 negara yang menuntut. Keempat-empat negara ini mempunyai taktik strategi berbeza. Okay? Malaysia berbeza, Indonesia berbeza, Indonesia tak dalam tuna, Brunei berbeza, Vietnam berbeza, Filipina mungkin lebih bising sikit lah, megaphone diplomasi. Tapi dia mempunyai Mutual Defence Treaty dengan Amerika Syarikat. Dengan yang maknanya jika kita pun ada dengan UK, Australia, New Zealand dan Singapura, tapi tidaklah sekuat dengan Amerika Syarikat. Mutual Defence Treaty Filipina Amerika ini, jika Filipina ada serang, Amerika akan bantu. Five Power Defence Regiment kita tidak menyebut soal membantu. Dia hanya menyebut soal konsultasi. Itu pun FBDA bagi nasihat je. Konsultasi. Jadi tak ada siapa tahu apa makna konsultasi. Jadi ia meliputi, FDA itu meliputi Semenanjung. Terhad pula kepada Semenanjung. Tidak melibatkan Sabah Sarawak. FDA tidak merangkumi Sabah Sarawak. Saja. Kenapa dibuat begitu saya pun tak tahulah. Tapi ditandangi 1971. Okay. Jadi berbagai cara negara-negara yang terlibat ini. Filipina dengan megafonnya, Indonesia dengan, tapi kalau lihat Indonesia, Laut Natuna walaupun dia tak terlibat dalam Laut Cina Selatan ni, dalam masa 20 tahun yang lampau, regenerasi tentera laut telah berlaku. Saya fikir dia ada sekarang 13 buah kapal yang moden dengan keupayaan peperangan 3 dimensi, 2 dimensi, dan banyak lagi dalam pembinaan atau akan dipesan dalam masa 20 tahun ini saja. Dia dan hari-hari ini heboh di sosial media mengatakan Indonesia merupakan yang keempat terkuat level, tapi tak pastilah itu di sosial media. Kita melihat bahawa Indonesia walaupun senyap tapi ada tindakannya. Saya ingat tahun 2004 mereka mempunyai, lepas mereka reformasi, lepas kembali membina dua fungsi tidak ada lagi, mereka tentera nasional Indonesia berada dalam keadaan yang lemah. Tentera laut, tentera udara. Kita berada pada dari segi kuantitatif dan kualitatif lebih baik. Selepas era Soeharto. Lepas era Soeharto, masa tu berlaku kelang kabut. Hanya pada era SBY dipilih secara langsung 2004, mula membina balik. Dan 5 tahun Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sekarang Presiden terpilih, nampaknya lebih banyak aset-aset telah diperoleh. Jadi bila Prabowo naik nanti, kemungkinan besar akan lebih saya rasa dia akan dasar pertahanan dia. Kalau kita lihat Jokowi, dia lebih kepada domestic president, domestic policy president. Dasar luar dia tidak berminat, tapi dia mempunyai Menteri Luar Retno Marsudi yang hebat. Dasar pertahanan pun dia, tapi dia punya Prabowo dalam penggal kedua dia. Jadi Prabowo ni saya fikir akan lebih assertif, agresif. Dia pun kemampuan untuk bahasa Inggeris lebih baik dari Jokowi, dia mampu bahasa Perancis. So dari segi Prabowo is an internationalist, dan juga seorang yang melihat peranan Indonesia dari segi pertahanan, dari segi dasar luar lebih agresif, lebih assertif. Dan saya fikir kalau dahulu di faktor pemimpin ASEAN ialah Indonesia sama Pak Harto dulu. Tidak ada negara lain yang berani untuk mengungkap dia jika tidak berunding dahulu dengan Indonesia. Kemudian Pak Harto jatuh. Saya fikir zaman Prabowo akan datang, Indonesia akan kembali mengambil alih sebagai de facto leader of ASEAN.
Tapi tahun depan kita akan jadi chairman. Sekarang di Johor kita chairman. De facto 20 hari bulan Oktober ini Prabowo akan sumpah. Bagaimana dia memainkan peranan diplomasi kita akan lihat sejauh mana. Itu saya fikir dari segi itulah. Ya, dari maknanya di Asia Tenggara sendiri ada beberapa perkembangan geopolitik di kalangan negara-negara itu sendiri. Dan kita melihat ASEAN ni adalah satu sepatutnya lah diharapkan sebagai satu force. Walaupun dia ada prinsip doktrin ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Maknanya aman, bebas dan berkecuali. Dan dia juga tidak mau campur tangan dengan hal ehwal negara lain, no interference. Tetapi dalam keadaan geopolitik yang semakin rumit ini, apabila kebangkitan China yang dalam masa beberapa dekad lagi hampir pasti akan memintas Amerika Syarikat dalam semua perkara, bagaimana agaknya ASEAN ini, terutama dalam kes Laut Cina Selatan ni, boleh berfungsi. Sebab dalam ASEAN ni dia ada 4 negara yang terlibat yang bermasalah dengan China di Laut Cina Selatan. Adakah kita boleh sampai ke satu tahap untuk mempertingkatkan kerjasama ASEAN tu dalam aspek security regional? Bagaimana itu? Pertama saya nak menjawab soalan kebangkitan China. Bagi saya kebangkitan China ni ada separuh mitos, ada separuh benar. Okay. Banyak pihak melihat China ni kuat dari segi ketenteraan. Sebenarnya tidak. Dari segi kuantitatif mungkin. Kualitatif belum pasti. Kerana China tidak pernah lagi berperang dalam sebuah perang yang moden. Pengalaman tak ada? Sejak 1949. Jadi Vietnam lebih berpengalaman. Vietnam lebih berpengalaman. Dia sejak tahun 49 dia campur tangan dalam perang Korea. Kemudian tidak ada 79 dia serang Vietnam. 62 dia ada konflik border dengan India. Lain dia tak ada. Dan segi kualitatif kalau kita lihat Russia yang sebenarnya punya teknologi yang lebih baik yang diimport oleh China. Misalnya enjin jet pejuang. China walaupun ada J-20 Dragon pesawat stealth katanya, tapi enjin itu masih belum. Dan yang penting enjin. Dan kemudian bila China dilihat semakin kuat, Amerika telah sedar. Dan sekarang mengambil langkah-langkah untuk mengekang. Okey, itu satu. Keduanya tadi soal ASEAN. Ya. Ada 4 negara yang bermasalah di Laut Cina Selatan ni dengan China. ASEAN saya ini ingin bersifat kontradiktif sikit lah. Kerana ASEAN ni keputusan dibuatkan berdasar konsensus. Dan masalah besar ada ASEAN sekarang ialah kerana ada negara yang sudah berada di kamp China dan akan setia kepada sebarang keputusan yang berpihak kepada China walaupun berlaku. Negara itu Cambodia, Laos. Cambodia sudah masuk blok China. Sebab baru ni China telah menyiapkan pangkalan laut di Laos. Sudah tentu untuk kegunaan tentera laut dia juga, dan menghibahkan 2 buah korvet untuk tentera laut Cambodia. Dan kemudian untuk Laos juga bagai projek di bawah BRI, kereta api laju dari Vientiane ke Kumin saya rasa. Itu menyebabkan menanggung hutang yang besar. So ASEAN sekarang ada istilah baru dalam perhubungan antarabangsa panggil minilateralism. Hasil daripada China terlampau agresif, China tidak mengikut diktat Deng Xiaoping, bite your time, hide your claw. Di bahasa Xi Jinping tidak. Dia show his claw, and then the time is now, kata dia. Saya fikir apa tadi agak tidak begitu berharap kepada ASEAN. Tidak ada minilateralism. Tidak berharap pada ASEAN. Kerana ada ASEAN ada minilateralism dia sendiri. Kalau di luar ada AUKUS, ada Squad, sekarang Squad, kemudian ada Quad, dan ASEAN pun ada. Cambodia, Laos, satu minilateralism pro China. Vietnam main 2 belah pihak. Kerana dia pun
tidak percaya kepada China kerana perang 78 79, dan you have Filipina bermusuh secara terang-terang. Indonesia dengan diplomasi style Jawanya, dan kita dengan cara kita. Cara kita tu macam mana? Cara kita ialah cara yang tidak suka untuk membesar-besarkan. Kita cuba untuk marginalize isu. Walaupun kita bertegas dalam ini hak kita, secara legalnya kita tak pernah berundur. Tidak secara umum lah, Secara umum. Maknanya kita cuba untuk make it not the cornerstone or the main issue dalam hubungan kita dengan China. Okay. Ada baik, ada buruk. Okay. So, masing-masing ada cara dia masing-masing. So dalam ASEAN saya melihat ini. Okey, terima kasih Dok. Kita akan sambung selepas kita berehat sebentar.